أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Barang siapa yang ingin berjaya, hendaklah dia menjadikan dirinya bumi yang diinjak-injak oleh tapak kaki Tok Guru. Dan apa sifatnya Tok Guru itu? Mereka itu ialah orang-orang yang membelakangi dunia dan makhluk dan tidak pandang kepada keduanya, yang meninggalkan apa sahaja yang di bawah aras Tuhan hingga ke bumi, yang mengucapkan selamat tinggal pada semua mata benda dunia dan tidak akan kembali lagi kepadanya sama sekali. Mereka mengucapkan selamat tinggal pada sekalian manusia keseluruhannya, kerana telah berada dengan Tuhan mereka dalam segala hal ehwal mereka. Siapa yang memohon kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan kewujudan dirinya, maka dia gila dan nyanyuk. Kebanyakan orang yang mengaku berzuhud, yang banyak ibadatnya ialah hamba-hamba manusia dan bergantung penuh kepada mereka. Jangan kamu bertawakal pada sebab musabab, kalau kamu sampai menggantungkan diri kamu kepadanya, kelak Allah akan murka kepada kamu. Yang menjadikan sebab musabab itu ialah Tuhan penciptanya, dan yang bertindak terhadapnya dengan penuh kepercayaan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Pedang itu sendiri tidak memotong, tetapi Allah Ta'ala yang memotong dengan pedang itu. Api itu sendiri tidak membakar, tetapi Allah Ta'ala yang membakar dengan api itu. Makanan itu sendiri tidak dapat mengenyangkan, tetapi Allah Ta'ala yang mengenyangkan dengan makanan itu. Air itu sendiri tidak menghilangkan dahaga, tetapi Allah Ta'ala yang menghilangkan dahaga. Begitu pula lah terhadap semua sebab musabab yang berbagai-bagai jenis. Allah Ta'ala yang bertindak terhadapnya dan dengannya, kerana dia itu adalah alat yang berada di tangannya. Dia memperlakukan padanya apa yang dia suka. Jika pada hakikatnya yang melakukan itu ialah Allah Ta'ala, maka kenapa kamu tidak kembali kepadanya pada semua urusan kamu? Kamu harus letakkan semua keperluan kamu kepada Allah Ta'ala. Lalu kamu melazimkan diri dengan mengesahkan dia pada semua hal ehwal kamu. Perkaranya sudah terang, tiada sepi lagi pada orang yang waras akalnya. Ada yang mengatakan sang hamba itu kerap dipukul dengan tongkat, manakala orang yang merdeka memadai dengan isyarat sahaja. Taatilah dia, kerana sesungguhnya dia sentiasa memuliakan siapa mentaatinya, dan jangan menderhakainya, kerana sesungguhnya dia menghinakan siapa yang menderhakainya. Kejayaan dan ketewasan semuanya di tangan Allah. Dia memuliakan siapa yang disukainya dengan memberi kemenangan, dan menghina siapa yang disukainya juga dengan menjauhkannya dari zatnya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, beberapa perkara yang penting yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang pertama berkait dengan bagaimana hubungan seorang murid dengan gurunya. Dan yang kedua yang hendak disampaikan ialah bagaimana perlu mengetahui tentang sebab musabab dan tidak bergantung pada sebab musabab, kerana penyebab kepada sebab musabab itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga ialah taat menjadikan seorang itu mulia.
maksiat menjadikan seorang itu hina dan lemah. Dan siapa yang disukai oleh Allah, maka Allah berikan kepadanya kemenangan. Kemenangan mengatasi dirinya, mengatasi syahwatnya, mengatasi kebiasaan dan syaitannya. Manakala orang yang melakukan maksiat, maka Allah akan menghinanya dengan menjauhkan zat Allah daripadanya. Ini 3 perkara yang hendak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir. Yang pertama berkait dengan hubungan dengan guru, yang menjadi asbab kepada sampai atau tidak sampai seorang itu kepada Allah SWT. Kerana kita mengetahui seorang tidak mampu berjalan dan selamat sampai ke destinasi melainkan dengan panduan. Kita nak pergi Kuala Lumpur, panduan kita signboard. Kalau hari ni orang pakai Waze, dengan panduan tadi dia sampai. Andai kata tak ada Waze, tak ada signboard, tetap ada panduan tertentu, dia cang pokok, bukit untuk dia sampai ke destinasi. Tak mungkin seorang sampai di destinasi tanpa panduan, tak mungkin. Lihat dalam hidup kita, contoh kita nak pergi kedai makan. Kita nak pergi satu kedai makan, nak sarapan, kita pun ada panduan untuk kita sampai di sana. Kita pun cam lepas 3 traffic light masuk kiri. Maka ini panduan. Setiap yang berada di jalanan kita itu menjadi tanda. Akhir kita pun sampai. Kalau kita faham bahawa untuk sampai pada suatu perkara perlu ada penunjuk, perlu ada petanda, perlu ada pembimbing, perlu ada yang bawa, perlu ada yang tunjuk, maka tahulah kita bahawa seorang yang nak berjalan di jalan Allah, maka dia kena ada panduan. Bila kita nak berjalan pada jalan Allah, mesti ada panduan kita. Maka siapa panduan kita? Panduan kita pasti orang ni lebih baik pada kita. Panduan kita pasti orang ni lebih alim pada kita. Panduan kita pasti orang ni lebih dekat kepada Allah daripada kita. Panduan orang yang akan membimbing kita pasti agamanya lebih sihat daripada agama kita, lebih kuat daripada agama kita. Dengan bahasa mudah, siapa pun yang punya kelebihan mengatasi kita, maka dia adalah panduan kita. Yang ada kelebihan, sila berjalan di hadapan, maka kami meneruti belakang. Kita nak pilih jadi imam, maka imam ini mesti ada kelebihan. Kalau imam itu penuh kekurangan, maka better dia duduk belakang. Imam ada kelebihan, dia pandai baca Quran, dia lebih pandai hukum hakam, mungkin juga dia lebih tua pada kita, mungkin juga kerana dia berkahwin, mungkin juga kerana dia mendapat autoriti, surat lantikan. Maka di kalangan hamba Allah ini ada yang Allah beri autoriti. Mereka di kalangan para guru, para ulama. Autoriti dan tauliah yang Allah berikan itu sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ulama'u warathatul anbiya. Ulama waris Nabi. Maka mereka punya autoriti. Mereka yang dimaksudkan dalam firman Allah Ta'ala, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah berikan hikmah pada siapa yang dikehendaki. Siapa yang mendapat hikmah, dia mendapat kebaikan yang banyak, dan tidak berfikir tentang hal itu melainkan yang ada akal. Dan hadis Nabi menyatakan, man akhadahu akhaza bihazzin wafirin. Siapa yang mengambil ilmu, dia mendapat keuntungan yang besar. Baik, kita ada orang kita namakan ulama, tapi secara spesifik lagi kita nak jadikan ulama ni tok guru kita. Maka jadilah kita nak bina hubungan dengan tok guru. Baik, kita dah tahu orang yang punya autoriti dalam tunjuk jalan pada Allah, mereka para alim ulama. Bahkan Nabi SAW mengingatkan pada kita, bila tanda akhir zaman, ulama itu mati, dan ramai yang mati, fungsinya juga mati. Bukan
Tempat yang mana ada ulama, maka Allah berkati, walau banyak kemungkaran. Tempat yang tidak ada ulama, maka Allah tidak berkati, walaupun tidak ada kemungkaran. Maksudnya, kalau tempat tadi tak adalah orang minum arak, tak adalah orang berjudi, benda-benda mungkar ni, semua orang okey, sama level, apakah ia diberkati? Tidak. Tempat ni ada arak, ada judi, tapi ada ulama di situ, Allah berkati. Kenapa? Kerana orang ni akan mendidik manusia, menyampaikan kalam Allah, kalam Rasul pada mereka. Tapi kalau tempat tu tak ada ulama, maka tiada kalam Allah dan kalam Rasul kedengaran. Tiada lagi nasihat iman yang akan menjadi panduan. Hidup manusia makan minum, balik rumah. Persis seperti binatang. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Maka memang gembira, pergi kerja, balik kondominium, malam keluar makan, esok pergi kerja, waktu balik kondominium, balik rumah banglo, balik rumah teres, balik rumah flat, balik rumah apartmen. Begitu kehidupannya, persis binatang pulang ke sarang. Keluar dari sarang, pulang ke sarang, tanpa ada sesuatu yang membangunkan jiwanya. Dia membangunkan jasad, tapi tidak jiwanya. Maka kerana itu Allah menghantar Nabi dan Rasul. Dan bila Allah Ta'ala hentikan fatrah ataupun zaman pengutusan Rasul, maka Allah jadikan kepada Rasul itu pada penggantinya di kalangan para ulama. Kenapa Allah hentikan Rasul-Rasul? Kenapa tidak terus zaman kita ada Rasul? Kerana Allah Ta'ala nak ajar kita supaya meletakkan kepercayaan, kekuatan, kemuliaan itu asasnya pada ilmu itu sendiri. Ilmu. Supaya manusia melihat nilai ilmu pada Nabi dan nilai ilmu Allah Ta'ala yang diberikan kepada para Nabi, bukan kepada individu. Bukan pada individu. Kerana manusia bila terlalu mengagungkan individu, akhirnya mereka menyembahnya. Orang bila mengagungkan ilmu, mereka tak akan sembah ilmu, mereka mengamalkan ilmu. Orang bila agungkan kepribadian, terlalu agung, maka mereka menyembah, sehingga mereka lupa ilmunya. Maka kerana itu dalam perutusan pada Nabi dan Rasul ada hentinya. Dihentikan dengan putusan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi penyudah, penutup. Kemudian dah tak ada, tidak ada lagi Rasul. Kerana Allah dah melengkapkan kepada Nabi SAW ilmunya, wahyunya. Maka dengan panduan ilmu dan wahyu Allah Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka dengannya kita beramal. Supaya kita umat akhir zaman sibuk beramal daripada sibuk untuk mengagungkan individu, lebih beramal. Kerana Nabi SAW berbangga pada umatnya yang beramal dengan ilmu. Nabi nak para sahabat beramal, bukan para sahabat yang sekadar memuliakan Rasulullah SAW tapi meninggalkan amal. Sebab asas kemuliaannya ialah amal itu sendiri. Ya, kita tidak menolak tentang memuliakan para Nabi itu wajib. Tapi yang lebih pada itu, tanda memuliakan ialah beramal dengan ilmunya. Ini para Kristian, dek kerana mereka telah memuliakan Nabi Isa, akhirnya mereka menyembah Nabi Isa. Yang sepatut mereka beramal dengan ilmu Nabi Isa, lalu mereka menyembah. Akhirnya mereka ilmu sendiri. Maka Allah sempurnakan Islam ini dengan kewafatan Rasulullah. Kemudian dijadikan para ulama yang ramai, bukan seorang ulama, ramai, sebagai penyambung risalah kerasulan. Dan mereka ini kita akan ambil dia, sebahagian mereka sebagai guru kita. Sebagaimana seorang lelaki mengambil dalam deretan wanita itu istrinya, atau sebagaimana seorang wanita dalam deretan lelaki-lelaki sebagai suaminya, maka demikian kita dalam deretan guru-guru ni, ulama-ulama ada seorang akan menjadi guru kita. Kita tak mungkin berguru dengan semua orang, khususnya yang disebut sebagai guru yang khusus. Kita ada guru yang umum. Guru yang umum dengan siapa saja yang kita dengar ilmunya. Tapi kita ada guru yang khusus. Maka guru yang khusus ini dikenali dengan lamanya mulazamah kita, lamanya kita iltizam dengan dia. 20 tahun, 30 tahun.
Guru yang khusus ini ialah guru yang memberi nasihat kita secara direct. Direct kita dapat nasihat dari dia, dan direct kita dapat cegahan atau perintah daripada dia. Guru yang khusus ini ialah mengenali peribadi kita. Dia kenal peribadi kita, dia kenal kemampuan kita, dan dia kenal kelayakan kita. Persis bagaimana seorang ayah, ibu yang mengenali anak dia. Mak ayah tengok anak dah tahu, anak saya ni saat ni kedekut sikit, anak ni pemarah sikit tak? Anak ni nakal sikit, suka melompat, suka panjat pagar. Anak ni pula pasif sikit, anak ni pula rajin belajar. Maka demikian guru khusus ini kenal anak murid. Ni anak murid ni kuat tidur, saya kenal lama ni anak murid ni kuat membaca, anak murid ni kuat mencatat, anak murid ini rajin itu, anak murid ini rajin sekian, yang ni suka begitu. Dia mengenali anak murid sebagaimana seorang mak ayah kenal mak anaknya, bahkan dia lebih mengenalinya. Mak ayah kenal anak, tapi dia kenal luarannya. Guru mengenali muridnya luar dan dalamnya. Adapun dengan luar kerana pergaulan, adapun secara dalam dengan firasat dan ilham. Kerana pada guru punya firasat dan ilham yang kuat kepada muridnya. Kerana itu dia boleh menyuruh kata, membimbing kita, berkata jangan buat ni. Saya tahu kalau buat awak tak akan berhasil ataupun awak akan lalai dia ingat Allah. Maka ini kita berbincang tentang guru khusus. Kita tak sebut guru umum. Guru umum yang saya katakan siapa sahaja yang kita ambil ilmu daripada dia. Guru khusus ialah seumpama ibu ayah kita. Bukan soalan inilah yang ditanya kepada Zulkarnain, siapa yang kamu lebih muliakan, ibu ayahmu atau gurumu? Maka jawab Zulkarnain, bahkan guruku. Maka kita tanya kenapa? Kerana ibu ayahku menjagaku daripada api dunia, sedangkan guruku menjagaku daripada api neraka. Maknanya mak ayahku cuma alert dengan perkara-perkara yang bersifat duniawi. Aku tak makan, tak minum, tak ada kerja. Itu mak ayah kita peduli. Sebab tu mak ayah kita akan tanya, dah makan belum? Balik rumah dah makan belum? Dah minum? Dah pergi kerja? Dah belajar? Semua soalannya hal material dia. Ya, warak sikit mak ni tanya, dah sembahyang belum? Atau warak sikit mak dia. Tetapi bila guru pula, dia mula merhatikan perbuatan ni haram, dosa. Ini ujub, ini takabur, ini sombong. Ini boleh murka Allah, ini boleh sayang Allah. Dia mendetailkan kepada kita. Mak ayah kita dia cuma tanya material. Dia tanya nak kahwin tak? Setakat tu je. Dia tanya kita, dah ngandung belum bini kau? Setakat tu je soalan dia. Dia bertanya secara benda yang bersifat material atau benda yang bersifat zahir. Tapi boleh sampai pada guru kita lain, maka dia akan bertanya kepada kita tentang nama anak kita dan kenapa nama tu. Mak kita mungkin kata lawa nama anak ni, lawa. Nama apa kita pun bagi nama anak. Mak kata comel nama ni. Jarang planet bumi ada nama macam ni. Kagum mak kita. Tapi bila sampai pada guru kita, awak jangan bagi nama ni, makna tak elok. Nama ni makna tak elok, tak bagus. Bimbang anak ni akan malu, teraib. Bimbang anak ni ada krisis mencari identiti. Itu satu benda yang ramai orang terlepas pandang. Ketika mana mereka menamakan anak cucu mereka, mereka lupa untuk membina identiti dan karakter melalui nama. Mereka lupa menjadikan anak ini punya panduan dalam membina karakter dan dalam membina kepribadian. Sebab itu bila kita dianjurkan memberi nama dengan anak, dengan nama Nabi-Nabi, dengan nama orang-orang soleh. Kenapa? Dia akan jadikan nama ini sebagai pembina karakter dan contoh yang sudah ada. Dia umpama orang nak buat rumah, dia dah ada sampel buat rumah, dia pun senang buat rumah. Dia dah ada sampel, dah ada plan rumah-rumah lain dia buat. Dia umpama kapal berlayar, nampak rumah api, senang dia nak pergi ke mana. Tapi kalau nama tak ada karakter, tidak membina atau tidak tunjuk pada karakter yang sudah sedia ada, maka dia akan ada krisis untuk mencari jati diri dia. Ya, para guru dia tahu benda ni.
Sebab itu dia perhatikan nama kita. Bahkan kita disunatkan bila lahir anak ditahnik dengan guru kita. Kenapa tak tahnik dengan nenek dia je? Supaya dapat anak ni pandai membebel macam nenek dia. Atau kenapa atuk dia tak tahnik? Atuklah tahnik cucu, dia sayang. Tak disunatkan kita bawa anak kita ditahnikkan oleh orang alim. Kenapa lidahnya ataupun pelunya air liur orang alim bercampur dengan air liur dia? Ambil kurma makan, suap. Kenapa dibuat macam tu? Inilah peranan ulama dalam membina kehidupan manusia. Supaya budak ini dia akan bercakap dengan bahasa para ulama. Bahasa ilmu, bahasa taqwa, bahasa akhlak, bahasa takutkan Allah, bahasa orang yang mengajak manusia pada kebaikan. Kan itulah bahasa yang digunakan oleh ulama. Bahasa mereka ialah bahasa ilmu. Mereka tak ikut dam cakap apa mereka nak cakap, berdasarkan ilmu. Kalaupun mereka susun perkataan untuk disampaikan, berdasarkan ilmu. Dan bahasa mereka untuk ajak manusia dekat dengan Allah. Dan bahasa mereka ialah bahasa yang indah, yang baik-baik. Tiada maki hamun, tiada perkataan buruk-buruk, mereka yang baik-baik. Firmanullah, kata-kata Rasulullah, kata-kata para ulama. Dan bahasa ulama ialah bahasa yang mengajar manusia berakhlak. Tak cakap bahasa sombong, tak takabur, ujuk, sebagaimana bahasa iblis, bahasa syaitan, ajar merendah diri. Kan itu anak kita ditahnik oleh para ulama dengan ilmunya. Kerana kebaikan atau keburukan seorang dinilai dengan perkataannya. Kita nak kenal itu baik dan buruk, first impression kita nak kenal dia ialah tengok dia bercakap. Bila dia bercakap, kita tahu orang ni berilmu ke, tak berilmu ke, baik ke, buruk ke, berakhlak atau tidak. Sebab itu dia bercampur kepada ulama. Antara hikmah, antara sebab. Baik, kita pergi pada apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir. Itu intro kita tentang ulama. Bila Syekh kata, siapa nak berjaya, maka jadikan dirinya seperti bumi atau tanah yang dipijak oleh tok guru dia. Yang ni apa? Khidmat. Yang ni apa? Tunduk, ikut kepada guru-gurunya, beradab dengan guru-gurunya. Sebab itu kata ulama, malla adabalahu la sayralahu, malla sayralahu la wusulalahu. Siapa yang tak ada adab dengan gurunya, maka dia tak akan lalu jalan Allah. Siapa yang tak lalu jalan Allah, maka dia tak akan sampai padanya. Dia seorang yang sampai pada jalan Allah kan dia menghormati gurunya, menjadikan mendidiknya. Maka dia kalau nak dapat ilmu gurunya, dia nak dapat nasihat gurunya, dia nak dapat teguran gurunya, maka perkara yang perlu dilakukan ialah adabnya dengan guru. Sehingga ij'al amalaka mulihan waj'al adabaka daqiqan. Wahai anakku, jadikan amalanmu itu bersungguh-sungguh, ulang-ulang sehingga sempurna. Dan jadikan adabmu dengan gurumu daqiq, makin lama makin halus. Adab mula-mula datang kasarlah, kemudian kita bentuk dan kita proses adab ini sehingga makin lama dia menjadi makin halus, makin nampak seninya. Namun bila kita nak beradab dengan tok guru, kita nak mengaji dengan tok guru, kita nak jaga adab dan akhlak kita, kita nak khidmat kepada guru, kita juga kena tahu guru macam mana. Apakah semua guru? Tidak. Benar-benar guru yang kita dah nampak tanda-tanda redha Allah ada pada dia, tanda-tanda kebenaran ada pada dia, tanda-tanda dia membangunkan jiwa yang tidur, yang mati ada pada dia, takwa ada pada dia. Kita nampak dia melihat dunia bagaikan pasir, semuanya sama. Kita nampak dia ialah orang yang tidak dilalaikan dengan apa pun perkara yang ada sekeliling dia.
Kita nampak guru kita ini ialah yang sudah nampak fokusnya. Sebab itu kata ulama, bila mana mereka bincangkan hadap guru, dan sebelum kita beri hak kepada guru kita, pertama kita istikharah memilih guru. Biar Allah tunjuk guru yang benar-benar mendidik kita dan guru yang benar-benar memimpin kita ke syurga. Kita istikharah. Kita bercakap tentang guru khusus. Guru umum ni tak istikharah lah. Dengar ni, dengar ustaz ni, dengar ustaz tu. Tapi bila masuk guru khusus, yang dia akan masuk dalam hidup kita secara 100%, maka istikharah. Ya Allah, tunjukkan kepada aku seorang guru yang boleh memimpinku ke syurga, yang boleh membawaku pada redha-Mu dan keampunan-Mu, yang boleh membawaku kepada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya Allah, tunjukkan kepadaku guruku yang Engkau redai, yang Engkau kasih padanya, yang Engkau pandangnya dengan pandangan rahmat-Mu. Jadikan ia orang yang akan mendidikku, mendidik peribadiku, mendidik ibadatku, mendidik diriku dalam perjalananku menuju kepadamu, ya Allah. Doa istikharah. Ya Allah, kalau guru ini baik untuk duniaku, akhiratku, kesudahan urusanku, maka takdirkan ia untukku. Doa sungguh-sungguh, sehingga Allah mengilhamkan kepada kita, tunjuk pada kita seorang guru yang benar-benar membangunkan. Macam mana kita nak tahu guru tu benar-benar guru kita? Bila mana dia bercakap, kita nampak dia sedang membersihkan diri kita. Bila mana dia bercakap, kita sedang perhatikan dia macam mengata kita. Bila mana dia bercakap, kita nampak dia seperti menghadap kita dengan perkataannya. Artinya yang dicakap tu, dia direct ke kita walaupun kita duduk ramai orang. Kita duduk ni 100-200 orang. Tapi bila dia bercakap macam dia duduk depan kita lalu dia bercakap dengan kita, maka kita mengetahui lah guru yang akan memperbaiki kita. Kalau sekiranya kita duduk di hadapan guru, kita merasakan rejaman-rejaman ilmunya terhadap sifat kejahatan yang ada pada kita, dia merejam sebagaimana direjam syaitan, kita tahu ini guru kita. Ni kita ada perangai jahat ni, perangai buruk. Waktu mana guru kita bercakap, dia macam merejam sifat jahat kita tadi, sehingga tunduk kita. Dia rejam satu persatu segala perangai buruk. Lalu kita tahu ini guru kita. Seperti dia mampu membaca apa yang ada dalam diri kita. Allah lorongkan, Allah jadikan secara, kita katakan, chemistry-nya. Perkataannya itu direct ke hati kita, bukan ke telinga. Dia bukan masuk telinga, dia masuk ke hati. Kerana itu bila masuk ke hati, mudah kita berubah. Kalau masuk ikut telinga je, kita terus menangguh waktu berubah. Dia boleh direct ke hati kita, ditikam hati kita, direjam segala sifat jahat yang ada dalam hati kita. Akhirnya kita dengan cepat bersih. Sentalannya begitu kuat, sentalannya begitu, kita katakan, berkesan dalam membuang segala kotoran dalam diri kita. Baik, itu yang pertama, kita istikharah untuk mendapat guru-guru yang baik. Maka guru ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir supaya tak ada orang mengambil kesempatan, ya, kerana kita tahu guru sesat pun ramai. Bukan mereka menyesatkan murid-muridnya. Tengok macam Ayoping sebagai contoh. Tengok macam sekelompok orang yang kita maklum, yang bawa pengikutnya pada kesesatan. Mula mengaku Nabi, mengaku Rasul, mengaku itu, mengaku ini, untuk membodohkan pengikutnya. Kita nak benar-benar seorang guru yang menjadikan kita akan berdamping dengan Nabi-Nabi, dan khususnya Nabi SAW. Guru ini menjadikan kita nanti akan berjiran dengan Rasulullah. Dan guru yang akan menjadikan kita akan dekat dengan Allah. Maka syarat guru ini disebut oleh Syekh, mereka yang membelakangi dunia dan makhluk. Mereka yang tidak pandang apa pun yang ada kat dunia. Mana-mana bawa arasy Allah, mereka tak pandang. Dengan maksud mereka tidak melihat kemuliaannya berbanding kemuliaan yang disediakan di sisi Allah. Mereka orang yang bergerak dengan hukum. Seorang bila bergerak dengan hukum, maka mereka tidak akan peduli orang. Orang yang bergerak dengan orang, maka mereka akan terumbang-ambing dan seperti layang-layang putus tali. Ulama yang kita nak damping, yang bergerak dengan ilmu. Ni kalau kita tanya, ilmunya ada, jawapannya ada, nasnya ada,
dalilnya ada, dan segala hal ehwalnya untuk sentiasa mematuhi Allah. Habis tentang guru, seringkas, walaupun kita pernah sebut beberapa adab-adab guru yang nanti kita mungkin akan jumpa lagi. Cuma kita nak sebut yang asas tadi. Asas bagaimana guru yang perlu dipilih, yang kita perlu istikharah. Saya dah sebut sifat bagaimana memang guru tadi guru yang Allah pilih untuk kita. Maka bila kita berhadapan dengan guru ini, maka tunduk je. Kita jaga adab batin kita, adab zahir kita. Adapun adab batin kita, benarkan dia. Apa yang cakap betul, dia betul. Sebab dia bercakap dengan dalil, betul. Sedangkan kita tak tahu apa-apa. Umpama seorang anak, mak dia cakap apa pun dia kata betul je. Mak dia kata ini harimau, ya harimau. Ini kambing, dia kambing. Dia pun hafal daripada istilah yang mak dia sebut. Mak dia kata ini cawan, ini itu, ini. Dia benarkan. Maka dia menjadi anaknya. Maka seorang murid, adab batin dia kena benarkan guru. Jangan tok guru cakap tak percaya tok guru. Kalau tak percaya, pergi jumpa guru lain. Illam tu'minu li fa'tazilu. Kata ada seorang ulama, bila dia mengajar, ada anak murid dia mengingkari dia. Itu Syekh Junaid Al-Baghdadi. Atau tak setuju ni dia. Dia kata apa? Fa illam tu'minu li fa'tazilu. Dia petik ayat Quran. Kalau kamu tak percaya aku, maka cari guru lain. Sebab seorang tidak sempurna dia belajar bila dia tak percaya guru dia. Ustaz, ada waktu guru kadang-kadang cakap ngaruk juga Ustaz. Baik, kita boleh cakap benarkan dia pada perkara yang ada dalilnya, dia akan benar. Dan pada perkara yang kita tak tahu, pada perkara yang kita tak tahu dia cakap, maka benarlah dia. Sebab kita tak tahu, maka dia tahu. Tapi kalau andai kata ada benda yang kita tahu khilaf dengan guru kita, tok guru kita sebut satu hal, kita pun rasa lain. Sebab kita ada belajar, ada baca sekarang lain. Maka kita ada dua pilihan. Wa imma kita diam sehingga kita dengar satu hari nanti penjelasannya. Tapi tak ramai orang sabar menunggu. Sebagaimana Nabi Allah Musa nak menunggu keterangan Khidir, memakan masa, maka dia baginda tak sabar, terus tanya. Tapi kalau boleh bersabar, itu lebih baik. Atau dia bertanya gurunya dengan adab. Guru saya dulu ada belajar lah. Dia orang kata kalau kita korban ni, kita boleh korban untuk orang mati. Orang dah mati boleh. Tapi Tok Guru kata tak boleh. Tanya penjelasan. Maka guru kita kena tahu, bila guru mengajar, pertama dia ajar suatu yang kita kena pegang sebagaimana dia pegang. Tapi bila mana kita mula bertanya, maka dia akan buka ufuk ilmu untuk diberitahu pendapat mana yang berkata demikian, tapi pendapat itu dia tak pegang. Maka dia mula kata, okey, ia benar. Ada yang mengatakan boleh korban pada si mati, tapi pendapat ini tidak kuat. Kerana korban ialah amalan orang hidup. Allahumma illa melainkan kalau sekiranya diwasiatkan untuk dilakukan korban, sebagaimana Rasulullah wasiatkan kepada Ali radhiyallahu ta'ala supaya melaksanakan korban Rasulullah. Dan Sayyidina Ali, bila mana Rasulullah wafat, Sayyidina Ali melakukan korban untuk Rasulullah. Sampailah Sayyidina Ali wafat, tidak ada lagi yang melakukan korban untuk Rasulullah. Adapun Sayyidina Ali kerana ia diwasiatkan untuk Rasulullah. Dan bila ada orang mati, dia wasiat sebelum mati buat korban, maka akan diambil pada nilai 1/3 hartanya. Wasiat. Jadi kalau dia ada duit 300,000, dia pun wasiat nanti untuk ayah korbankan tiap-tiap tahun. Maka kita kena terus hasilkan 1/3. 100,000 untuk dibuat korban. Tengok berapa tahun boleh dengan 100,000. Kalau setahun 5,000, artinya 20 tahun. 100,000 berapa tahun? Andai kata dah habis duit saka ni, dan dia secara suka nak buat khidmat pada ayahnya untuk diteruskan, maka terpulang pada dia. Dia boleh teruskan. Maka guru kita mula, pertama guru kita, dia sebut pendapat dia, tak boleh korban untuk si mati, kerana korban syiar orang hidup. Dia pula dengar ada orang kata boleh. Maka gurunya menjelaskan, kalau diwasiatkan, ya boleh. Ya ada pendapat, tapi pendapat itu tidak kuat.
Pendapat yang tak kuat ini kata Imam Abbadi yang mengkiaskan korban itu dengan sedekah pada si mati. Maka ada pendapat Nabi, pendapat tak kuat, tidak dipegang. Jadi di sini kita lihat bagaimana bila kita nak minta penjelasan, penjelasan tu ada pada guru kita. Kerana bila kita dengar satu ilmu bertentangan, memang kita diam sehingga kita dengar penerangannya pada suatu waktu. Sebab satu keberkatan majlis ilmu, segala persoalan kita akan dijawab cepat atau lambat. Ada persoalan kita, oh dah jawab dah. Ada yang akan dijawab tapi lambat, tunggu. Dia akan sampai turn dia. Tapi saya katakan tadi, tak ramai orang sabar. Tak ramai orang sabar untuk mendapat jawapan. Baik, kalau kita tak sabar, maka datangi dia dengan adab dan bertanyakan dia dengan adab. Bukan maksud untuk menyanggahinya, tapi untuk mendapat penjelasan. Baik, ada. Jadi dari sudut adab batin kita, benarkan guru kita. Kerana kita tak tahu apa-apa, maka dia tahu. Yang kedua, adab zahir kita. Bila kita sebut adab zahir dengan guru kita, jangan banyak bercakap depan dia, jangan banyak ketawa depan dia. Tinggalkan majlis bila disuruh tinggalkan majlis. Jangan banyak cerita hal dunia pada guru kita, sebab kita nak suruh dibimbing akhirat kita. Melainkan hal dunia untuk kita dibimbing untuk sampai pada akhirat. Dan jangan bercakap benda buruk depan dia. Jangan bercakap hal-hal buruk, hal yang tidak baik. Jadi kita dah pelihara adab zahir secara ringkas. Kemudian Syekh lepas menyebut tentang untuk guru dan sifat guru, beliau pun menyebut mohonlah kecintaan pada Allah. Tapi syarat, seorang yang ingin memohon kecintaan kepada Allah Ta'ala, maka jangan dia melihat wujud dirinya. Apa maksud? Dia kata, siapa yang memohon kecintaan pada Allah dengan kewujudan dirinya, maka dia gila dan nyanyuk. Apa maksud kewujudan diri? Tuan-tuan, kita rasa kita ni ada pengaruh kita, ada kekuatan kita, ada kelebihan kita. Kita ada sebab untuk kita diberikan semua itu. Maka itu makna kita letak kewujudan kita. Kalau contoh kita nak faham makna kewujudan, bila tuan-tuan berusaha, tuan-tuan berjaya. Tuan-tuan rasa sebab saya bijak, saya sekian, tu tuan-tuan berbicara tentang kewujudan kita, yang ini kesan kita buat. Tapi orang yang ahli bila dia tak cakap tentang kewujudan dia, dia kata ini semua dari Allah. Apakah dia tak boleh menghargai perbuatannya? Tak, dia bercakap tentang hakikat. Dia dapat anak ramai, 10 anak. Bila orang tanya, Pak Mak macam mana dapat 10? Dia bercakap kewujudan dia. Saya tiap-tiap hari amal tongkat Ali, sarapan, hari, malam. Contoh, saya tiap-tiap hari makan telur ayam kampung. Ayam kampung ni pula berbeza kampung saya makan. Kerana itu saya berjaya dapat anak sekian-sekian. Saya makan madu tualang, saya makan kat pokok tu, tak makan kat bawah. Sebab tu dapat anak 10. Tetapi ni dia bicara tentang kewujudannya. Bila dia bicara tentang kewujudannya, orang tak akan kenal Allah. Bicaralah tentang Allah. Ini semua kurnia Allah. Ayah, kenapa ayah kuat gagah? Ini anakku, kurnia anak Allah. Allah beri. Tapi bila Allah nak ambil, bila-bila masa, si anak mula kenal Allah. Si anak tak diracuni cara pemikiran ayahnya. Ayah kerja kuat, ayah keluar pagi, balik malam, ayah gini, gini, begini. Maka si anak mungkin melihat, saya tak mampu buat macam ayah. Maka dia lupakan kejayaan ayah dia. Sebab dia kata tak boleh. Sebab dia subuh bangun lambat. Ayah nak bagi motivasi, abah berjaya sebab abah bangun awal pagi. Belum ayam berkokok, abah bangun dulu. Abah yang berkokok depan ayam dulu. Nak cerita dia awal. Kita ceritalah segala usaha kita yang effort yang kita buat tu hebat. Anak kita mula rasa down. Sebab dia tak mampu buat macam kita. Dia bangun pun pukul 7, pukul 8. Akhirnya tak apalah, saya tak jadi macam ayah pun tak apa. Saya nak jadi macam ayah sebelah tu. Di rumah sebelah ayah itu bangun lambat. Ayah ni terlalu tinggi sangat. Anak-anak kita akan lemah bila kita bercakap tentang diri kita. Cakaplah tentang Allah. Ini wahai anakku, kurnia anak Allah. Bila kita mohon pada Allah, maka Allah beri pada kita. Kerana itu kita wajib bersyukur pada Allah. Maka si budak ni nampak jalannya mudah, mohonlah pada Allah.
Maka di situlah dia beri kekuatan untuk bangun awal. Di situlah dia beri kekuatan untuk bersungguh dan sebagainya. Ramai orang, tuan-tuan, dia lupa. Ketika mana dia nak motivasikan orang, dia bercakap tentang kewujudan dia. Saya dulu buat macam ni. Saya. Akhirnya nampak perjalanan saya tak boleh sama macam awak. Maka dia pun mula lemah. Cuba katakan, Allah, ini kurnia Allah. Ni pakcik nak tanya kenapa anak pakcik semua cerdik. Semua doktor belaka ni. Ni semua doktor 5 panca indera. Pakar mata, pakar telinga, pakar kulit ni semua. Bijak belaka anak ni. 7 doktor. 10 doktor. Misalnya. Atau 10 engineer, 10 arkitek, 10 korporat, 10. Hebat. Kita mau tanya. Kalau si ayah ni kata sebab saya disiplinkan bla 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 bla, dia menunggu untuk mendapat cucu yang gagal. Sebab seorang, wa imma diaibkan dengan anak atau diaibkan dengan cucu. Seorang, wa imma dia akan merasa mulia dengan anak atau dimulia dengan cucu. Kita kan melihat cucu kita macam anak kita. Kalau cucu kita gagal, kita seperti melihat anak kita yang gagal. Sebab tu kita ni, Allah panjang umur tengok cucu kita. Untuk lihat kemuliaan atau kehinaan. Ada orang dimuliakan dengan anak, tapi dihina dengan cucu. Ada orang yang dia hina dengan anak, tapi mulia dengan cucu. Allah jadikan cucu dia ulama, cucu dia orang soleh. Maka dia tetap mulia. Sebab orang akan tanya atuk dia siapa, selain daripada tanya ayah dia siapa. Bukankah kita bila sebut bab wali nikah, kalau ayah tak ada, atuk mesti pergi pada atuk. Kemuliaan. Dan bila kita bercakap pusaka, bila ayah tak ada pusaka, mana ayah mati, atuk dapat pusaka. Atuk menggantikan ayah. Bila si anak mati, ataupun bila ketika seorang mati, maka cucu dia akan dijaga oleh atuk dia. Itu dia punya perjalanan hidup baik. Bercakap tentang orang bercakap kewujudan diri, kononnya dia rasa dia boleh motivasikan orang, dia sebenarnya lemahkan orang. Atau dia cuma menjadikan ceritanya satu kekaguman, tapi bukan satu pengajaran. Kita dengar cerita dia, oh hebat. Setakat tu je. Hebat dia tu hebat. Tapi kita tak dapat faedah. Sebab dia bercerita kewujudan dia. Tentu kita nak bercakap benda paling tinggi, anugerah Allah, cinta Allah. Maka kalau hari ni kita boleh solat, kalau hari ni kita boleh qiyamul lail, kalau hari ni kita boleh baca Quran, kalau hari ni kita dipilih untuk menunaikan umrah atau haji, kalau hari ni kita dipilih untuk bersedekah, kalau hari ni kita dipilih untuk berpuasa sunat, kalau hari ni kita dipilih untuk melakukan perkara taat dan mengungkapkan perkataan-perkataan baik dan zikir, maka ketahuilah ia adalah anugerah Allah. Ini taufik Allah. Lalu kita bersyukur atas nikmat Allah. Ya Allah, syukur padamu kerana memberikan kekuatan untuk aku solat subuh, untuk aku dengar kuliah, memberikan kemuliaan padaku untuk mentaatimu, memberikan kebaikan kepadaku dan melaksanakan kebaikan. Maka tuan-tuan sekalian, kalau kita nak bicara cinta, maka jangan bicara kewujudan kita. Kalau kita nak bicara tentang anugerah yang Allah berikan kepada kita, jangan bercakap tentang usaha kita. Bercakaplah tentang kurnia Allah. Tetapi ramai orang setiap kali dia berjaya atau sebagainya, dia bercakap tentang usaha dia. Dia pun buat buku biografi, buku sekian-sekian ketokohan dia. Dia tidak menunggu masa yang lama untuk dihina, untuk buku biografinya dibakar. Dan belajarlah untuk kita. Belajarlah daripada Nabi Allah Sulaiman. Dia dapat semua perkara, semua kurniaan. Akhirnya dia kata apa? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini ialah kurniaan Allah padaku sebagai ujian, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Kalau hari ini kita berjaya, jangan duk cerita sebab kita berjaya. Ceritalah yang pertama tentang Allah. Ceritalah pertama tentang besarnya kurnia Allah pada kita. Kalau tidak kerana Allah, maka kita tak ada apa-apa. Maka orang nak bicara cinta, orang nak bicara dekat dengan Allah, orang nak bicara tentang apa pun yang berkaitan kemuliaan, dia tidak layak kalau dibicara tentang dengan kewujudannya. Bicaralah seperti dia tidak ada apa-apa, zero, kosong, yang ada semuanya Allah. Itu kita jadikan zikir la haula wala quwwata illa billah wallahu bissawab. Assalamualaikum.